Islam? Ialah bercakap. Orang tak tengok pada cakap Islam. Kalau tengok pada cakap Islam, Abdullah bin Ubay lah kepala yang mengepalai masuk syurga. Hari-hari bercakap pasal Islam, Abdullah bin Ubay zaman Nabi. Tapi kita tak tengok siapa yang bercakap Islam, siapa yang beramal dengan Islam. Baru betul. Kita tak cakap pasal negara Islam, kita nak mendaulatkan negara Islam. Baru betul. Kita tak cakap pasal Quran. Al-Quran merupakan asas perpaduan ummah. Kemudian keluar pula wasatiyah. Kemudian keluarlah macam-macam lagi. Itu bercakap pasal Islam. Islam tegak dah. Kita sokong peraturan Islam, bukan kita tolak peraturan Islam. Kita tak cakap itu, kita nak bangunkan melaksana. Betul. Kita nak tengok siapa nak laksana, siapa tak nak laksana. Tapi tuan-tuan macam tu juga kan, dapat RM20 boleh tu. Ni kita dah baca ayat Quran wala tarkanu ni Allah pesan pada geng-geng semayang ni. Geng yang baca Quran tak berhenti, jangan condong, jangan cenderung hati. Ni kita baca lagi, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Ingat pada hari kami seru nama manusia mengikut kumpulan-kumpulannya dan mengikut imam mereka, pemimpin mereka. Kita tanya gini, siapa pemimpin kita atas dunia? Itulah yang kita akan bangkit di akhirat nanti. Tengok bendera mana kan? Tuan-tuan cek kan? Jadi kalau itulah kita akan bangkit. Ini Tuhan kata kan? Hadis apa? Ayat Quran. Maka di saat itulah kemudian sesiapa diberikan kitab di tangan kanan, maka mereka itu akan membacanya dengan suka, dan mereka tidak dikurangkan pahala amal-amal yang baik walaupun sedikit pun. Jadi begitu ya. Jadi yang pertama, daripada ingat dahsyat keadaan akhirat ini, saya nak cadang perkara pertama, pilihlah pemimpin atas dunia, pemimpin yang nak ajak kita kepada akhirat ya. Bercakap pasal akhirat dan bukan sekadar bercakap, mereka memang seluruh jiwa mereka adalah menuju pada akhirat. Tuan-tuan tak bangga baru ni kan? Tuan Guru Haji Abdul Hadi dilantik dalam dunia ni nombor 2 selepas daripada Dr. Yusuf Qaradawi. Orang Malaysia kan? Bukan orang Jepun kan? Bukan orang Cina. Nama Haji Abdul Hadi ni orang Malaysia kan? Orang Malaysia yang sudah sejak balik hari pertama balik Mesir mengaji sampai sekarang ni tak pernah berhenti walaupun sehari pun. Kerjanya bagaimana nak mengangkat negara Islam, Al-Quran didaulatkan. Itu pun orang benci dari dia. Itu pun orang menyampah. Akhir sekali Malaysia tak pernah pun bagi dia tokoh apa-apa, tapi dunia bagi tokoh. Dunia nanti jadi orang nombor 2 paling kanan. Saya nampak umur dia baru 67. Yusuf Qaradawi umur 87. Kalau Yusuf Qaradawi tak ada, maka kalau akan naik jadi presiden ulama sedunia ni, besar kemungkinan. Sebab masih ada, mudah-mudahan kita doa umur ulama-ulama yang panjang kan? Tapi itu pun senyap. Tak ada siapa komen pada soal apa, satu pun. Senyap soal kamu kan? Patutnya highlightkan itu. Bangga kita orang Malaysia kan? Maka sebab itulah nak tunjuk hidup mereka bukan sekadar bercakap pasal Islam, tetapi mereka merealisasikan Islam. Sama dengan kita, jangan sangat cakap pasal Islam tapi amal hancur kan? Oi, hari-hari ceramah ni terbalik meja ni kan? Kita ni semua apa main nombor ekor dia juga nampak kan? Jadi tak jadi kan? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci. Kabura maqtan indallah, kemurkaan Allah yang begitu besar pada orang yang bercakap pasal Islam, dia tidak beramal dengan Islam. Sebab tu kita jangan cakap saya sokong, saya suka undang-undang Islam, kita tak tolak. Panjang tolaknya kan. Mak lazim kali ini musaqah kan. 6 harakat cukup kan. Kita tak tolak, cuma kita tunggu masa sesuai nak buat. Oi, 60 tahun dah, bila masa sesuai nak buat? Bila ada ulama-ulama nak buat, dia caci maki pula dia. Sampai saman, baru dia saman. Bawa hukum hudud Kelantan ke mahkamah. Kata Bengong nombor 1 bagi. Sebab mereka bercakap pasal Islam. Kita dalam bab ini pilih orang yang bukan bercakap saja, tapi mereka memang kerja hari mereka membangunkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita tengok satu ayat Quran lagi. Hari ini masa tak ada lama. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat yang sering kita baca, surah Al-Mulk, agar ingat dahsyatnya keadaan di hari akhirat. Walillazina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Surah Al-Mulk ayat 6 sampai ayat 11. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam itu, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung, sedangkan apinya menggelegak-gelegak. Kemudian hampir-hampir ia pecah berkecai kerana kuat marahnya. Tiap kali dicampak di dalam sekumpulan besar daripada orang-orang yang kufur ingkar, bertanyalah penjaga-penjaga neraka kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul memberi ingatan dan amaran masa duduk di dunia dulu? Lalu mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang pada kami seorang rasul yang memberi ingatan dan amaran, tapi kami dustakan hadis-hadisnya, kami dustakan peraturannya, kami dustakan hukum hakamnya, serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu wahai orang yang mendakwa menjadi rasul, kata Allah, hanyalah berada di dalam sesat yang begitu besar. Lalu mereka berkata, kalaulah kami dahulu geng-geng ahli neraka, kita dah baca tiap-tiap malam surah Al-Mulk tapi kita tak faham. Kata ahli neraka, kalaulah kami dahulu dengar dan faham sebagai orang yang mencari kebenaran masa duduk atas dunia, agak-agak tentulah kami ni tak jadi ahli neraka. Waktu hidup atas dunia, ulama-ulama pesan, ahli-ahli para pendakwah pesan, mereka ambil tak peduli. Tapi bila sampai akhirat, Allah tanya, kamu masuk dalam neraka, api menggelegak macam ni, kemudian dalam keadaan dahsyatnya, semua suara menjerit pekik. Lalu apakah tak ada rasul yang datang, yang aku dah utuskan padamu, membawa Al-Quran sebagai pedoman hidup? Lalu mereka kata, ada, tapi kami dustakan kebenaran yang datang. Kami tak percaya. Kami ikut ulama-ulama yang jahat. Kami ikut pemimpin-pemimpin yang jahat. Pemimpin-pemimpin yang nak Islam kami caci maki. Kami kata jauh daripada kemodenan. Kami kata kalau ulama memerintah nanti tak maju. Kamilah kata tak dunia. Ulama merintah pakai kain pelekat macam dia nak perintah negara. Nak cakap orang putih pun tak boleh. Perdana Menteri Jepun sepatah haram orang putih pun tak erti. Cuba pergi ke Jepun. Perdana Menteri Cina sepatah haram orang putih pun tak erti. Presiden Cina ke apa benda tak erti. Mereka bercakap bahasa dia. Boleh tak habis Cina? Cina sekarang ekonomi duduk nombor 1 dunia, nombor 2 bawah mereka. Tak boleh maju. Maju komunis lagi. Agama pun tak ada, komunis terus. Kita dengar komunis zaman dulu sejahat-jahat manusia kan? Komunis. Tapi boleh tak habis dunia kan?
Ulama merintah tak erti, nanti kamu agama tak maju, wawasan 20 tak capai. Dia punya bacaan macam tu kan. Jadi kita kena cari orang-orang yang nampak walau fasik, walau jahat, walau tak beragama, walaupun cenderung walaupun tipu manusia, walaupun macam-macam kemaksiatan lakukan, lalu oleh kerana benda nampak kebendaan duduk di dunia, kita tetap sokong mereka. Atas dunia boleh sebut mati nanti habislah. Atas dunia segagah-gagah manusia. Kalau saya tanya tuan-tuan, siapa yang paling gagah di dalam dunia, yang paling kuat dalam dunia? Agak-agak tuan kata siapa? Yang paling kuat dalam dunia? Agak-agak siapa? Orang mandi mayat. Orang mandi mayat paling kuat kan? Sebab orang mandi mayat ni Johan angkat berat dunia, dia tu orang mandi kan? Padahal orang yang paling kuat tubuh orang atas dunia, bila mati, tukang mandi mayat dia penyeknya kan? Yang mati tadi walaupun Johan karate orang kuat macam mana, mati dah. Tukang mandi mayat paling terror dia akhir sekali. Nak lenyek kepala ke, nak tepuk, nak tampar ke, nak bungkus apa, dia paling kuat ya. Walau gedebe orang kata atas dunia ni, mati habis dah. Tak ada yang kuatnya. Dulu Johan angkat berat 600 pound angkat. Rumah pula angkat seorang. Kereta angkat seorang. Tapi mati kuat dah. Tukang mandi mayat yang kuat. Dia paling kuat. Jadi habis tutup file. Hidup belagak sangat, mulut bercakap bukan main pasal Islam, lawan alim ulama, lawan peraturan Nabi. Mati habis. Bila mati tu tutup. Sampai mati kalau tutup habis tak apa, nanti soal balik ni. Duduk akhirat teranyam bogeh, Allah datang, apakah waktu hidup kamu tak datang Rasul, tak datang pimpinan Al-Quran, tak datang petunjuk Quran? Mereka jawab mengaku ya ada datang, tapi kami dustakan apa yang Rasul bawa, kami dustakan Al-Quran yang alim ulama tolong sampaikan pada kami. Lalu kata Allah, kamu ni orang sesat. Akhirnya ayat 10 dengan 11, geng-geng ni kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalaulah kami dulu mendengar dan faham tentang Islam ini, beramal dengan Islam, tentu kami ni tak masuk di kalangan ahli-ahli neraka, menyesal yang sudah tidak ada gunanya lagi. Nak menyesal waktunya ada lagi 4-5 tahun sebelum mati kan? Atau mungkin 10 tahun ke 20 tahun, atau mungkin sehari lagi esok mati dah kan? Bukan saya dah tuan. Jadi macam tu kan. Jadi mudah-mudahan ya, waktu ni lah nak U-turn kembali kepada Allah. Jangan sampai dah duduk alam kubur, dah duduk alam mahsyar, baru nak kita kata wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dulu kami dengar, kalaulah dulu kami faham taat agama, kalaulah dulu kami datang mengaji di surau Sedeli, kalaulah dulu kami ikut para alim ulama, kalaulah dulu kami berjuang Islam, tak berjuang sekular, tak berjuang nasionalisme, tak berjuang benda-benda tauhid, tegakkan peraturan agama, kalaulah dulu kami sokong apa saja usaha nak daulatkan peraturan Quran, mungkin kami tak jadi ahli neraka. Waktu tu buat apa dia menyesal? Nak menyesal sekarang ni belum tutup mata kan? Dah tutup mata habislah. Lalu fa'tarafu bizambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Dan akhir mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah daripada ahli-ahli neraka. Lalu dia mengaku, dia kata, alangkah jahatnya kami ya Allah, masa atas dunia dia tak kenal Islam, masjid tak singgah, kosong habis masjid. Dalam bulan Ramadan ya kami mari masjid, bulan Ramadan kami sedekah, bulan Ramadan kami bawa anak cucu cicak habis datang masjidmu kan? Habis saja masuk 1 Syawal kami hanya beraya rumah ke rumah, rumah Allah kami tinggalkan terus. Tengok kebanyakan masjid hari ini, tuan-tuan pergi maghrib 4 balai yang tak ada kuliah, kesian. Sebab tu kena lagi mari semaya surau Sedeli. Surau Sedeli sentiasa penuh kan? Jadi Alhamdulillah ada beberapa surau lagi kan, yang
seperti ini kan, mudah-mudahan jamaah ini barakah. Ini tanda-tanda yang baik, surah yang barakah kan? Surah yang barakah, jamaahnya ramai, tapi orang tak bagi anugerah kan? Patutnya anugerah ni dalam Malaysia ni dia bagi anugerah masjid yang paling cantik kan? Walau jemaah ada 3 orang, tu imam, tu bilal, tu siap. Kata tu imam, nasib baik aku tu imam, tidak ngaku aku tak datang kan? Tapi dapat anugerah, letak CJ kat depan ni, masjid paling cantik walau manusia tak ada. Biar masjid tak cantik, tapi cantiknya pada sisi Allah, manusia setiap malam penuh macam ni. Ini tanda barakah, ini tanda rahmat Allah mencucur-cucur, walaupun tak ada khat-khat, tak nampak pun kan? Bismillah pun tak ada hati. Betul tak? Ada setengah masjid tu, kita semayang pun dah baca penuh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam tulisan, berjuta-juta. Mimbar saja buat daripada tangga perak kan? Tongkat khatib ni buat daripada emas. Macam-macam lagi, letak bertapah ke hitam, boleh import belaka. Jemaah ada 4 orang. Ada 4 orang pun tunggu masa dah. Hak gaul, hak jantung kan? Hak yang memang panas tak berhenti, yang lain tak tahu ke mana. Itu pun dapat anugerah masjid tercantik dan terbaik dalam Malaysia. Terbaiknya kerana cantik, bukan terbaik kerana isi agama. Patut kita nak cadang kerajaan negeri Selangor, kerajaan Malaysia bagi anugerah kepada surau Sedeli, surau terbaik dalam dunia dan akhirat. Dua-dua sekali dapat. Jadi dia dapat dunia je kan. Patut macam tu. Imarah masjid baru dah baik, tak guna. Kapek cantik, kapek setengah masjid kita pergi, ui, lawa gila kan? Duduk ni dah lawa gila pula kan? Kita duduk atas kapek ni tenggelam pungur sekadar ni kuliah ni. Ustaz pun tinggal kopiah je kan, nak tunjuk kapek depan. Kursi tak main macam ni kan? Kursi ustaz ni harga 5,000 tu duduk kan. Sedang duduk tinggal kepala je dah tak kan. Tapi orang ada tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Jadi sebab itulah kita tengok masjid negeri, masjid Muka Jelutung, Masjid Ana, sejak pentadbiran hari itu tanda Tuhan bagikan imarah masjid. Dalam Selangor ni, insya-Allah ulama-ulama dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan semua memperkasakan perkara ni. Sekarang berlaku gelombang di Selangor ni. Tapi ingat, musuh-musuh kepada perkara yang terlalu banyak kan? Kita buat kerja agama ni macam tu, orang tak suka, banyak orang tak suka, orang lebih suka biar tak ada orang kat masjid kan? Dan lalu selalu mereka mendakwa masjid ni dijadikan pentas politik, dia kata. Ini satu pemahaman yang salah. Sampai dalam masjid nak sebut hukum Islam pun dia kata ustaz tu politik. Tapi saya nak sebut orang yang tak percaya politik dalam Islam, lagi teruk. Ini masjid sekular, berjaya sekular dunia. Kamal Atatürk, kepala bapa dia yang telah menanam dalam kepala otak umat Islam. Dalam masjid tak boleh bincang pasal takbiran negara. Dalam masjid kena bincang pasal hidipah. Sampai akhir ustaz pakai jubah putih mukrah sama kan. Lamanya ceramah hidipah, tak berani nak sebut, nak tegur pemimpin negara yang salah, tak boleh. Habis kita dah baca hadis, buat apa? Dah baca afdal jihad adalah menegur pemimpin yang zalim. Apa dia zalim? Zalim tak letak satu benda pada tempatnya, iaitu tak letak Islam pada tempat dia. Itu pemimpin zalim lah. Maka kita tegur di mana? Dalam kuliah, dalam mimbar Jumaat. Kita ambil letak Al-Imam Nawawi menegur pemimpin yang melaksanakan cukai, yang menzalimi rakyat. Tegurnya dalam khutbah Jumaat. Tuan-tuan buat macam tu. Ceramah GST Jumaat besok. Lain atas imam ada pun kan, alhamdulillahirabbil alamin kan. Ada pun khatib berpesan pada diri khatib dan para jemaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tajuk khutbah kita pada hari ini adalah zalimnya GST. Rasa aku memang tengah khutbah tu juga ni balik mati. Betul tak? Baru ni di masjid terus menegur, masjid Ustaz Syukur terus menegur tahun lepas. Cakap pasal Melayu, cakap pasal Melayu. Menjerit tengah takbir, bengong tak bengong kan. Tengah sebut pasal, bukan sebut apa pun, agar menegur. Kita nak adalah perjuangan Islam, bukan perjuangan Melayu. Itu pun salah. Tu menjerit, wah ini main politik dalam masjid. Tengah khutbah, try esok. Siapa berani khutbah tajuk GST. Kalau berani kan. Kalau tidak, kalau tak berani, tukar esok tajuknya kempen makan buah-buahan tempatan kan. Adapun khutbah Jumaat bukan mukadimah sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin
kata sedap ni mesti power. Ada pun khutbah kita tajuk makanlah ulam-ulaman sayuran desa. Mampu ke habis orang tengah bercanggah dengan akidah apa, itulah. Tapi hari ni dia jadi betul tak sekular? Sekular. Ini sekular. Tu Turki habis jadi hancur lebur kerana perkara ini. Pukul 9 tahu tak? Asal menjerit duduk macam apa tak tahu lama. Jadi saya cadang bulan depan kita sambung sikit lagi, panjang lagi pasal syurga, pasal neraka ni, beberapa ayat Quran lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya cadang pada tuan-tuan sekalian, terutama selepas daripada Ramadan dan habis dah Syawal ini. Jadi mari kita istiqamah dengan amal-amal Islam bersama kuliah-kuliah ilmu akan menetapkan hati kita yang memang iman ni sentiasa turun dan naik. Iman ada masa dia naik, masa turun. Jadi nak mengekal, kalau selalu duduk rumah Allah, selalu duduk dengan kuliah ilmu, selalu berjamaah, dia sentiasa duduk pada paras yang tinggi. Kadang dia naik. Mudah-mudahan mati dalam keadaan seperti itu. Jadi kita bukan alim ulama, kita bukan orang-orang yang berilmu, maka kita istiqamah dengan ajaran ini, dengan jalan ini. Sebagaimana kata Nabi sebut, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, saya mohon maaf malam ini tak boleh lama. Jadi sebab dia tunggu daripada pukul 6.30 tadilah, tak tahu dibaca apa lah tak dia kan. Jadi kita begini memang ajak sikit, lepas tu terus ada ceramah sikit insya-Allah. Jadi insya-Allah saya ucap tahniah kepada pihak pengurusi serta ahli jawatan kuasa surau Sedeli ini, yang saya tengok jadual kuliah kat luar tiap-tiap malam ada kuliah. Jadi ada setengah surau masjid dia kata tiap-tiap malam kesian ke jemaah, dia kata tak ada nak rehat. Nak rehat dalam kubur ni tuan-tuan. Kalau geng-geng nak rehat dalam kubur, masa atas dunia ni tak payah rehat lagi kan. Jadi kita ucap tahniah, mudah-mudahan itulah keberkatan yang Nabi selalu tak pernah tinggal kuliah-kuliah ilmu, majlis-majlis yang dipanggil Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan hati kita suka pada majlis ilmu taman syurga. Mudah-mudahan Allah anugerahkan syurga yang sebenar di akhirat nanti insya-Allah. Sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang daripada kejahilan, kedaifan diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan membaca tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.